strategi hadapi peningkatan COVID-19. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazrif Ahmad Syukri. Kementerian Kesihatan KKM memperkukuh 5 strategi utama di bawah pelan pengurusan COVID-19 dalam menghadapi peningkatan kes ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata strategi pertama adalah pengesanan awal kes COVID-19 dan varian SARS-CoV-2. Strategi kedua, pemekasaan komuniti melalui amalan TRIS, sementara strategi ketiga membabitkan pemantauan fasiliti kesihatan, pengurusan dan kawalan kes COVID-19. Strategi keempat, memperkasakan komuniti melalui komunikasi risiko yang berkesan. This is very effective communication strategi untuk golongan yang berisiko. Strategi 5, pendigitalan sistem kesihatan dalam pengurusan pandemik melalui aplikasi MySejahtera. So sekali lagi, MySejahtera become very important backbone yang akan merangkum dan menggerakkan semua dari sudut pengurusan kesihatan dalam bentuknya digital ini. Sebanyak 20,696 kes baharu dicatat bagi Minggu Epidemiologi ME ke-50, peningkatan 62.2% berbanding ME sebelumnya dengan majoriti terdiri daripada kes kategori 1 dan 2. 51 kes memerlukan rawatan di unit rawaterapi ICU, 96 kes memerlukan alat bantuan pernafasan dan 28 kes kematian turut direkodkan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan beri jaminan fasiliti sedia ada cukup bagi menampung jumlah pesakit. Fasiliti kesihatan KKM termasuk klinik kesihatan dan hospital telah bersedia untuk menghadapi sebarang peningkatan jumlah kedatangan dan kemasukan pesakit ke ward. We are ready for that. Kita bersedia akan kemungkinan keberangkalian surge ataupun ledakan seperti itu. Data berkaitan jangkitan akan dimuat naik di portal KKM Now secara mingguan. Datuk Seri Dr. Zulkifli turut memaklumkan tiada cadangan laksana semula sebarang sekatan susulan peningkatan kes COVID-19 dalam negara. Ini termasuk Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kita tak bercakap tentang PKP, we rule for the time being kita tidak bercakap tentang mengulangi PKP sebab ada yang bertanya, ada yang sudah bertanya dalam siapan X bahawa apakah banyak kegusaran di situ Jadi kita telah saya jelaskan tanpa perlu mengulangi sekatan seperti PKP Pemakaian pelitup separuh muka tidak diwajibkan. Sebaliknya, amat digalakkan khususnya di kawasan sesak bagi golongan rentan. Selain mereka turut disaran untuk ambil dos penggalak. Menggalakkan golongan yang berisiko tinggi mendapatkan vaksin prima, first dose ataupun dos penggalak. So it's very important. Dan ketiganya adalah pemakaian pelitup muka dalam golongan ini amat digalakkan, terutamanya apabila berada di kawasan yang sesak. Beliau turut menasihatkan golongan berisiko tinggi segera dapatkan rawatan ke fasiliti kesihatan sekiranya mereka dijangkiti COVID-19 meskipun bergejala ringan. Bekalan vaksin COVID-19 masih mencukupi bagi mereka yang ingin mengambil dos penggalak, terutama golongan berisiko tinggi dan komorbid. Pengambilan dos penggalak adalah mudah dengan hanya walk-in atau melakukan janji temu di klinik kesihatan dan hospital. Stok vaksin kita mencukupi. Kalau katakanlah untuk penggalak dan juga untuk sesiapa lagi yang hendak mengambil vaksin, kita ada stoknya vaksin buat masa sekarang ni. Enough untuk terutama sekali untuk bagi mereka yang mempunyai risiko ataupun yang comorbidities. Kita ada cukup insya-Allah. Berhubung bekalan Pfizer generasi baru, Dr. Muhammad Razi berkata KKM masih dalam proses perolehan dengan pengeluar. Pengurusan institusi pengajian tinggi IPT diminta rujuk saranan atau arahan Kementerian Kesihatan bagi langkah pencegahan penularan COVID-19. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, ia sepatutnya dijadikan panduan IPT bagi melaksanakan langkah-langkah susulan.
Saya telah pun maklumkan pada beberapa hari yang lalu, iaitu apapun tindakan yang hendak dilakukan oleh pihak universiti hendaklah berasaskan kepada apa yang dimaklumkan, apa yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan. Kita tidak boleh membuat keputusan sendiri tanpa merujuk terlebih dahulu kepada Kementerian Kesihatan. Apa yang dinasihatkan ataupun diarahkan akan dijadikan panduan untuk kita ikuti seterusnya. Beliau mengulas mengenai keperluan untuk mengadakan sesi pembelajaran secara dalam talian susulan peningkatan kes COVID-19 ketika ini. Orang ramai diberi peringatan bahawa sebarang perkongsian gambar atau kandungan yang berkaitan kes kemalangan membabitkan pelajar tingkatan 5 di Meru Ipoh Jumaat lepas boleh dikenakan tindakan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan tindakan undang-undang boleh dikenakan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. MCMC turut menekankan tentang kepentingan untuk menghormati mangsa dan keluarga serta pada masa sama menunjukkan empati tinggi. Justru orang ramai dinasihat untuk menurunkan hantaran atau memadam kandungan berkenaan jika telah memuat naik atau berkongsi gambar atau video daripada kejadian itu. Selain itu, semua pihak turut dinasihati agar tidak membuat sebarang spekulasi memandangkan kes masih dalam siasatan. Menurut MCMC, perkongsian gambar atau rakaman video mangsa tidak hanya akan melukakan perasaan keluarga mangsa tetapi juga melanggar prinsip dan etika asas. Polis nafi wujud layanan istimewa susulan kawalan ketat terhadap pegawai kanan polis yang didakwa di Mahkamah Majlis Ipoh hari ini atas tuduhan membunuh pelajar lelaki tingkatan 5 Jumaat lepas. Di mana Ketua Polis Perak Dato' Azizi Ma'aris berkata tindakan itu merupakan prosedur biasa dilakukan terhadap mana-mana orang kena tuduh OKT yang dibawa ke mahkamah untuk menghadapi pertuduhan. Dato' Azizi menjelaskan dalam kes berkenaan OKT adalah pesalah biasa dan bukan berprofil tinggi. Namun kawalan ketat dilaksana berkaitan kes yang dihadapi menarik perhatian. Jadi kita membuat kawalan di mahkamah tadi itu adalah bagi menjaga keamanan, ketenteraman di kawasan mahkamah. Jadi tidak ada isu double standard lah, ya. Beliau beri jaminan serta menyuruh terhadap pegawai kanan berpangkat DSP dari Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah itu akan dilakukan secara adil dan telus. Tertuduh yang didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan kini ditahan di penjara Taiping sementara menunggu perbicaraan. Lautan Kerja ke Tokyo menutup tirai takwim kunjungan luar negara Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun ini. Berbagai kejayaan diraih sepanjang 3 hari kunjungan Perdana Menteri ke negara berkenaan. Paling jadi tumpuan sudah pasti peningkatan hubungan bilateral Malaysia-Jepun kepada perkongsian strategi komprehensif. Ia diyakini dapat memperkukuh jalinan persahabatan dan kerjasama dua negara yang terjalin sekian lama. Melaluinya juga lebih banyak peluang kerjasama baru dapat diteroka. Misi kali ini menyaksikan komitmen pelaburan RM6.56 bilion berjaya diperoleh dari Jepun. Ini menjadikan jumlah kumulatif pelaburan dari negara matahari terbit ini pada 2023 mencecah RM29.56 bilion. Beberapa syarikat Jepun menunjukkan minat mengembangkan perniagaan di Malaysia. Selain daripada Rome, Wako, NEC Corporation, Mitsui Company dan beberapa syarikat NTT itu semua bersetuju untuk menambah pelaburan di Malaysia. Kerana mereka sudah sedia ada, sekarang ini nak tunggu sama ada nak tambah atau tidak. Tujuan utama kunjungan Perdana Menteri ke Tokyo bertujuan menghadiri sidang kemuncak peringatan persahabatan dan kerjasama ASEAN-Jepun ke-50. Selain perkara berkepentingan serantau, Malaysia lantang membangkitkan isu berkaitan konflik Israel-Palestin. Collectively, we must support efforts towards a peaceful and durable solution to the Palestinian-Israeli conflict.
Pada akhir sidang, pemimpin terlibat mengeluarkan kenyataan bersama yang menekankan hala tuju organisasi. Di luar sidang, Perdana Menteri bertemu lebih 400 diaspora Malaysia. Perdana Menteri berkongsi aspirasi mengembalikan kegemilangan Malaysia di mata dunia yang jadi fokus utama kerajaan Madani pimpinannya. Jabatan Robert, Tokyo, RTM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa perlu diberi masa mempertimbangkan gesaan DAP supaya pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT diadakan di Ibu Negara. Fahmi Fazil yang juga merupakan jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata perkara ini telah dibincangkan bersama menteri berkenaan. Sewaktu kita membentuk kerajaan, kita ada pelbagai gabungan yang berbeza dengan manifesto yang berbeza. Maka perlu ada pengharmonian. Dan saya percaya kita raikan beza pandangan, tapi masa yang sama pimpinan kita terutama antara yang dinamakan tadi cukup matang untuk faham bahawa kerajaan yang ada pada hari ini bukan kerajaan satu parti ataupun satu gabungan, tapi terbentuk atas titah nasihat Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Maka kita perlu ada proses dan saya percaya kita akan bincang nanti. Kemarin pengurusi DAP Kuala Lumpur Tan Kok Wai menggesa Putrajaya memulakan pilihan raya kerajaan tempatan di Ibu Negara bagi memperkukuh demokrasi. Ia susulan rombakan kabinet baru-baru ini yang menyaksikan pelantikan menteri bagi portfolio khusus untuk wilayah persekutuan di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM. Jumlah penduduk terjejas banjir di 4 negeri berkurangan pada malam ini. Mereka menjadikan 21 pusat pemindahan sementara PPS sebagai tempat berlindung. Di Kelantan, jumlah individu terjejas menurun kepada 5,164 orang setakat malam tadi. Kesemua mereka ditempatkan di 5 PPS di Pasir Mas. PPS SK Kok Pau yang sebelum ini menempatkan 11 penduduk telah ditutup. Di Terengganu, banjir gelombang kedua yang bermula Khamis lepas hampir pulih sepenuhnya apabila hanya seramai 158 orang daripada 16 keluarga masih berada di PPS di 3 daerah setakat 8 malam. Ketika ini, berbaki 4 PPS beroperasi di Dungun, Marang dan Setiu. Di Perak, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak Teluk Intan menurun kepada 65 orang daripada 18 keluarga. Manakala di Selangor, seramai 15 penduduk terjejas daripada 5 keluarga ditempatkan di PPS SK Sultan Abdul Aziz Shah di Kuala Selangor yang mula dibuka sejak petang tadi. Datuk Abu Tarik Jamaluddin dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil baharu berkat kuasa semalam. Beliau menggantikan Datuk Seri Dr. Muhammad Nizam Syairi yang tamat tempoh kontrak perkhidmatannya pada 16 Disember. Datuk Abu Tarik sebelum ini ialah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pematuhan Hasil. Beliau mula berkhidmat di Hasil pada 15 Mac 1995 dan berpengalaman luas dalam bidang percukaian langsung, merangkumi perundangan dan pematuhan cukai. Hasil turut menzahirkan perhargaan kepada Datuk Seri Dr. Muhammad Nizam yang berkhidmat selama 38 tahun di Hasil dan menyumbang kepada kecemerlangan organisasi berkenaan. Di bawah kepimpinannya, Hasil merekodkan pencapaian kutipan cukai langsung tertinggi dalam sejarah negara pada tahun 2022 berjumlah RM175.4 bilion. Pemberian RM100 menerusi e-Bandari dimanfaatkan masyarakat orang asli Gomusang dengan membeli barangan makanan ketika musim tengkujuh. Bagaimanapun, masih ada warga emas orang asli gagal mendaftar kerana tidak mempunyai gadget dan pendedahan berkaitan bantuan tersebut.
Madani ini bagi saya satu kebaikan lah, alhamdulillah, pada kerajaan kerana membantu secara direct, secara tunai pada masyarakat asli. Cumanya masyarakat asli ada yang tertinggal dari segi arus pembangunan dan tak pandai menggunakan bukan tak pandai guna handphone, dia tak ada handphone yang tua-tua makcik-makcik datuk kami ni. Kalau boleh pun saya harap pihak kerajaan atau dibantu oleh pihak YB buat satu program di penelaman, datang ke penelaman buat satu program. Nak minta, nak tolong pasal kita orang asli ni tak tahu. Tak ada handphone lah. Tak ada handphone. Ada handphone pun, tak ada pun. Bukan makcik tahu. Makcik tak pernah lah pun nak tahu. Lumbu-lumbu tu nak tengok. Yelah, kalau kerjaan tu nak tolong, ya tolonglah buat macam BRIM ni lah. Macam BRIM dulu. Kalau tak ada handset pun, dia pergi ambil dekat bank. Boleh tak? Sementara itu, Adun Galas mengesahkan menerima aduan daripada warga emas orang asli berhubung perkara terbabit. Saya mencadangkan untuk kita berkolaborasi dengan pihak agensi kerajaan persekutuan. Mungkin boleh kita adakan secara berkelompok ataupun serentak untuk kita bantu mereka. Bagaimanakah cara pendaftaran bagi mereka yang layak mendapatkan e-Madani ini. Saya tadi baru lepas bermesyuarat bersama dengan para penghulu dan tok batin. Kata-kata mereka dah faham, dah tahu. 1,555 ladang di Johor telah dipersijilkan Amalan Pertanian Baik Malaysia APB sejak 2002 hingga tahun lalu. Pensijilan melibatkan keluasan ladang sebanyak 13,108 hektar. Tahun 2022 mencatatkan pencapaian tertinggi apabila 383 pensijilan baharu direkodkan dengan 369 daripadanya persijilan MyGap. Pencapaian tersebut melibatkan pensijilan My Organic kepada 14 buah ladang. Telah menerima persijilan MyGap dan My Organic dan ia melebihi penerima ataupun penerima sijil MyGap dan Organic tahun lepas. Tahun lepas lebih kurang 2021 lebih kurang 200 lebih lah. Tapi tahun ini ada 383 orang. Jadi kita harap agar usaha untuk usahawan tani ini mempunyai MyGap ini diteruskan. Pensijilan MyGap bertujuan mengiktiraf ladang-ladang yang mengamalkan APB, berangkumi elemen-elemen pemeliharaan alam sekitar, keselamatan makanan, hasil berkualiti dan kebajikan pekerja. 260 juta ringgit. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu MAIDAM optimis sasaran kutipan zakat itu mampu dicapai akhir tahun ini. Sehingga kini 200 juta ringgit berjaya diperoleh. Yang di-Pertua MAIDAM Datuk Syekh Harun Syekh Ismail berkata, sasaran kutipan itu meningkat 15% atau 32 juta ringgit berbanding 228 juta ringgit tahun lalu. Jadi insya-Allah dalam masa 2-3 bulan hari ini kita akan dapat 60 juta lagi. Saya optimis kerana tahun lepas kita dapat 228 juta. Orang bayar last minute dan dia boleh ambil duit wakalah dia tu sehingga akhir bulan Mac. Jadi maknanya kena bagi bulan Ramadan lagi, tak apalah. Dia bagi duit. Lepas tu yang 2/8 tu dia boleh ambil untuk bagi di bulan Ramadan. Promosi budaya Islam dan kesenian masyarakat. Lebih 500 pengusaha inap desa ambil bahagian dalam program International Homestay Islamic Tourism Festival 2023. Program Julung Kali diadakan di Temeloh, Pahang dan Selangor. Berlangsung 4 hari bermula Sabtu lalu. Selain Malaysia, 15 negara lain turut terlibat antaranya Indonesia, China, Brunei, Singapura, Pakistan dan India. Dia ada merasa masakan. Kan masakan bila kita bulan puasa, tak bulan puasa pun kita ada saling masak-memasak antara itulah. Permainan-permainan tradisional, pakaian kostum. Kan dia pakai lain raya, kita pakai lain kan. Ni banyak ni.
banyak lagi hal lain, masak. Kalau tengok kan ada pameran di bawah ni. Lepas tu macam mana buat tanjak, lepas tu lukisan batik. Ini kira program ni bukanlah kalau kita sebut Islamic tourism ni bukan itu je lah kan. Tetapi makna itu main. Daripada itu adalah dia punya aktiviti rangkaian dia. Program hasil inisiatif Islamic Tourism Centre menjadi titik permulaan usaha pelaksanaan Tahun Melawat Homestay Malaysia 2025 dengan kerjasama Motek dan Tourism Negeri. RM40,000 diperuntuk Kerajaan Negeri Melaka untuk disalurkan kepada 200 penerima sempena sambutan Hari Krismas. Saya melihat mereka amat bergembira kerana sedikit bagi kita banyak pada mereka. Sekurang-kurangnya mereka dapat menggunakan untuk memberi barang-barang keperluan asas untuk perayaan Hari Krismas ini. Dua tu RM40,000. RM40,000. Peruntukan RM40,000 disediakan oleh Kerajaan Negeri untuk memberi sumbangan Hari Krismas pada tahun ini. Baiklah dapat sumbangan ni untuk meringankan beban dia lah, sebab nenek saya dia dialisis. So 1 minggu 3 kali. So boleh meringankan beban dia lah untuk transport. Kampung pun banyak orang. Memang banyak orang dekat kampung kita. Persiapan macam lampu semua dah ready lah. Biasalah. So tinggal nanti nak masak-masak lah. Ya, nanti Christmas adalah sikit-sikit makan-makan. Pengurusi JPKK dekat kampung dia yang bagi saya. Dia panggil Angkat. Angkat ni first time you dapat ke macam mana? Ini kali kedua. Lebih kurang semua dah siap lah. Rumah dah hias. Kuih-kuih dah mula buat. Tunggu masa hari sebelum Christmas kita nak masak lauk je lah. Nak makan dengan keluarga. Menjimatkan masa dan boleh mengurus kewangan dengan lebih cermat. Penggunaan transaksi digital dalam kalangan peniaga kecil dan sederhana di Pahang terus diperluas. Wartawan Jasmi Faisal Muda ada perinciannya. Pemain industri seperti penjaja, peniaga pasar malam serta komuniti kini beralih arah kepada penggunaan platform digital tanpa tunai. Jika sebelum ini penggunaannya menjadi fokus di kawasan bandar, namun kini ia diperluas untuk manfaat masyarakat di kawasan luar bandar. Tinjauan RTM di Pekan Sehari Temeloh mendapati hampir keseluruhan peniaga kecil menggunakan aplikasi mod pembayaran tanpa tunai. Okey, kelebihan pada cashless ni kita mudah untuk urusan niaga. Yang keduanya, yang betul-betul saya dapatlah. Pertama duitnya betul masalah account. Yang keduanya, kita orang ni menghadapi kadang-kadang tu segelintir kita dapat duit yang rosak. Dengan adanya cashless ni kita dapat mengelakkan duit yang rosak, yang koyak, yang tampal, apa semua. Kita duit tu masuk akaun kan tadi. Jadi simpan terus ada lah macam tu lah. Bagi golongan pengguna pula, pembayaran tanpa tunai lebih mudah. Bukan saja tidak perlu membawa wang yang banyak ketika berbelanja, malah membolehkan mereka menjejaki sebarang perbelanjaan dan transaksi serta menjimatkan masa. Ini ada? Memang mudah. Sebab kadang kita kalau kita kadang lupa kan masuk phone masa bawah. So yang mana buat phone senang nak buat pembayaran. Sementara itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menyokong penuh usaha ke arah sifat tunai bagi mendidik peniaga membendung ketirisan dalam perniagaan. Bagi tujuan itu juga, Kerajaan Negeri menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak bagi merealisasikan hasrat itu dalam masa terdekat sebagai usaha merakyatkan perkhidmatan kepada semua lapisan masyarakat. Dan apa yang menariknya, penerimaan masyarakat setempat itu begitu
begitu cepat. Maknanya mereka boleh menerima. Tidaklah mereka resist ataupun menentang. Sebab kadang-kadang ini satu benda baru. Kadang-kadang kita dah biasa nak pergi Pekansari nak berniaga semua kita bawa duit. Tapi yang ni kita tak perlu bawa duit. Jadi kebaikannya sangat banyak. Terutama sekali daripada sekirisan, kebocoran. Kemudian kita dapat tahu angka sebenar transaction kita pada hari tersebut. Dan insyaAllah kita di Pahang akan menuju ke arah 100% cashless dalam masa yang terdekat. Laporan Jasmi Faisamuda, RTM. Perkembangan sukan, laporan bedah siasat mengenai padang Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ yang dilaporkan rosak akan dikeluarkan minggu ini. Menteri Belia dan Sukan Hanayo menjelaskan badan bedah siasat di peringkat pihak kementerian telah selesai dan akan dibentangkan kepada Perbadanan Stadium Malaysia PSM. Tambah Hanayo, hasil dapatan tidak akan didedahkan kepada umum kerana melibatkan siasatan dalaman yang dilakukan KBS dan PSM untuk mengelakkan isu berkenaan tidak berulang. Cuma laporan tersebut perlu dibentangkan untuk board dulu dan sekarang sudah penghujung tahun, board meeting akan dijadualkan awal bulan Januari untuk board adopt keputusan dan kita akan mengambil langkah penambahbaikan. Isu padang berkenaan menjadi kritikan hangat peminat bola sepak tanah air selepas didapati dalam keadaan teruk pada final Piala Malaysia. Sebab itu lokasi berkenaan digunakan untuk penganjuran sebuah konsert antarabangsa November lalu. Sementara itu, Hanayo lega selepas Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Norza Zakaria kekal memimpin BAM hingga tamat penggal 2025. Jelasnya perancangan program Road to Gold tahun depan memberi tumpuan persiapan Olimpik 2024 dengan bermula Januari. Perancangan Road to Go untuk tahun depan, kita boleh bulan Januari masuk saja kita boleh larilah dengan rancangan persiapan untuk Olimpik nanti. Sekarang ini proses untuk pemain badminton adalah untuk mereka melayakkan diri, masuk dulu, kelayakan dalam sekolah itu adalah fokus kita lah. Selepas 4 tahun, kejuaraan bola sepak Piala Sultan Selangor TSSC kembali diadakan secara besar-besaran. Pengurusi dan pengurus pasukan TSSC Tan Sri Abdul Karim Munisa memaklumkan kejuaraan berkenaan menawarkan trofi berprestij TSSC dan hadiah wang tunai RM80,000. Edisi ke-20 itu akan menampilkan pasukan pilihan dari Selangor dan Singapura bagi mengembalikan semula nostalgia pertembungan antara kedua-dua pasukan gergasi itu. Kejohanan akan berlangsung pada 17 Ogos tahun depan di Stadium Merdeka. Kalau kita halusi, Piala Sultan Selangor ini merupakan cetusan idea Duli Yang Maha Mulia Tuanku, iaitu untuk mengembalikan nostalgia yang lepas, di mana Selangor dan Singapura merupakan dua pasukan gergasi, the rivalry team yang always akan bertembung di peringkat akhir. TSSC terakhir diadakan pada 2019 di mana Selangor menumpaskan Singapura 1-0. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nazif Ahmad Syukri, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.